Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat pagi, salam Jumaat. Kita bertemu dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-407 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini ada kebaikan, ada manfaat untuk diri saya terutamanya dan untuk setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kadang-kala bila kita berada dalam tempoh sama ada PKPD ataupun PKP, di mana kalau di negeri Selangor contohnya masih lagi belum dibuka sepenuhnya masjid dan surau, kadang-kala kita tidak merasai akan suasana Jumaat tersebut. Namun janganlah pula itu menjadikan sebab kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang ada pada hari Jumaat, seperti untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda Nabi SAW, kerana ada hadis yang saya pun baru kongsikan tadi, untuk kita memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat ke atas baginda Nabi SAW. Dan Nabi ingatkan pada hadis itu bahawa orang yang hampir dan dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang memperbanyakkan selawat kepadaku. Lalu itu sunnah yang kita perlu perbanyakkan pada hari Jumaat, iaitu memperbanyakkan selawat. Mungkin 100, mungkin 500, kalaulah mampu 1000, kemudian ataupun 3000 ataupun 5000 dan sebagainya, supaya kita sentiasa penuhkan dengan selawat. Ada yang mana boleh berselawat sampai 15,000 kali, ada yang mana boleh berselawat sampai 10,000 sambil kita berjalan, sambil kita duduk, sambil pada waktu itu kita menanti solat. Kita penuhkan pada hari ini dengan selawat ke atas junjungan baginda Nabi SAW. Kemudian sunnah hari Jumaat yang kedua, walaupun kita tidak dapat pergi ke masjid dan surau untuk menunaikan solat fardu Jumaat seperti di Selangor, maka adalah untuk kita membaca suratul Kahfi. Bacalah suratul Kahfi, yang mana ada riwayat mengatakan 10 ayat pertama, tapi sebaik-baiknya kita baca keseluruhan surah, kerana ianya hanya mengambil masa beberapa minit. Dan kelebihannya adalah banyak. Bercahaya daripada satu Jumaat ke satu Jumaat, dan akan terselamat daripada ujian dan juga fitnah Dajjal. Maka yang kedua, kita nak mengamalkan mengamalkan suratul Kahfi. Dan pada waktu itu, kalaulah contohnya kita boleh pergi ke masjid dan surau, raikan. Kebanyakan negeri dah mula beberapa minggu yang lalu, dan contohnya wilayah pun minggu lepas, tak silap saya, dah boleh mula untuk solat Jumaat. Maka ambillah peluang ini untuk kita datang awal, untuk kita pergi awal. Kadang-kala bila kita dah lama tak pergi, maka pada waktu itu menjadikan kita merasa menghargai nikmat tersebut. Maka pergilah awal, raikan rasa syukur kerana dapat melakukan solat fardu Jumaat, di mana banyak lagi tempat dan negeri masih lagi belum ada kelonggaran untuk melakukan solat fardu Jumaat. Moga-moga hari Jumaat ini adalah hari yang mendatangkan kebaikan, bertambahnya pahala dan amalan. Dan yang keempat, pada hari Jumaat juga adanya satu waktu yang mustajab doa, maka kena sentiasa pada hari Jumaat untuk memperbanyakkan doa. Banyakkan doa, banyakkan pada waktu itu munajat kepada Allah, banyakkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi
SAW sebut ianya berada pada satu waktu. Dan kemudian para ulama berbeza pendapat bilakah waktunya. Ada yang mengambil riwayat ketika mana imam sedang duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengambil riwayat selepas daripada asar hinggalah ke maghrib. Namun seperti mana catatan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalaulah boleh hari Jumaat ini penuhkan pada waktu itu dengan meminta dan juga berdoa. Inilah beberapa sunat Jumaat yang moga-moga kita dapat amalkan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini pada siri yang ke-407 kita berada pada muka surat 149. Masih lagi pada surah yang ke-6 surah Al-An'am, bermula daripada ayat 157. Mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruangan komen muka surat 149 surah yang ke-6 surah Al-An'am, bermula daripada ayat 157. Maka ayat yang ke-157 ini adalah bagaimana Allah membatalkan pada waktu itu alasan yang mungkin akan diberikan oleh orang-orang Quraisy Mekah, oleh orang-orang yang ingkar dan enggan ketika mana berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Lalu alasan pertama kita dah baca 2 hari lepas. Alasan yang pertama pada ayat 156 yang mana Allah turunkan kitab supaya kelak kamu tak berikan alasan ini. Apakah alasan pertama? Iaitu kenapa Al-Quran tak diturunkan, kenapa kitab tak diberikan kepada kami. Kitab hanya diberikan kepada Yahudi dan Nasrani dan kami tak tahu bahasa mereka. Lalu itu alasan yang Allah sebut kamu pasti akan cakap, kamu akan jadikan itu alasan di hadapan Allah ketika mana Allah tak berikan kitab ini kepada kamu. Namun kita nampak walaupun Allah dah berikan kitab, maka pada waktu itu mereka tetap juga tidak beriman. Maka itu alasan pertama. Apakah alasan pertama? Kami tak faham bahasa Taurat dan Injil. Kalaulah Allah tak bawakan Al-Quran, tak turunkan Al-Quran, tak berikan Al-Quran, itu jawapan dia. Dan ini jawapan yang kita biasa dengar juga pada zaman kita. Apabila pada waktu itu diajak untuk mempelajari Al-Quran ataupun diajak kepada Al-Quran, antara jawapannya adalah tak faham, tak faham. Maka pada waktu itu tak faham, bukan bahasa saya, bukan bahasa Arab ni bahasa yang susah untuk saya. Padahal Allah dah janji pada waktu itu kami mempermudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka itu adalah jawapan untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, alasan-alasan mereka kalaulah tidak dikurniakan Al-Quran. Alasan yang kedua, yang Allah dah beri jawapan siap-siap. Alasan kedua ada pada ayat 157 yang kita nak baca. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau taqulu, kelak kamu akan berkata. Taqulu, atau supaya taqulu, kamu tidak berkata. Supaya kamu tidak berkata, supaya kamu tidak akan berkata. Bila? Pada hari kiamat kelak sebagai alasan, di hadapan Allah kelak di padang mahsyar sebagai alasan. Supaya kamu tidak berkata apa? Firman Allah, lau, yang mana ini akan jadi alasan kamu. Ini alasan-alasan. Allah berikan contoh alasan-alasan yang akan diberikan oleh manusia yang pada waktu itu tidak beriman dan ingkar serta enggan. Kelak apakah alasan yang kamu akan bagi? Kalaulah kami tidak kurniakan Al-Quran ini kepada kamu melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau, jika sekiranya
seandainya anna kami unzila diturunkan alaina ke atas kami al-kitabu kitab, maka kamu akan beri alasan, kenapa saya tak beriman dulu kat dunia ya Allah? Kerana kami tak ada kitab. Kalaulah kami ada kitab, nescaya kami akan buat lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sebab itu ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Lau, seandainya, sekiranya jika anna kami unzila diturunkan alaina ke atas kami al-kitabu kitab, seperti Yahudi dan Nasrani ada Taurat dan Injil, maka kamu akan beri alasan seperti ini. La, pasti, kunna, adalah kami, ahda, lebih mendapat petunjuk, min, daripada hum, mereka. Ini juga alasan yang mana Allah dah bagi jawapan siap-siap. Yang mana kami datangkan Al-Quran kepada kamu, wahai Quraisy, wahai bangsa Arab, supaya kelak di hadapan Allah di padang mahsyar kamu tak bagi alasan macam ni. Apakah alasan dia? Lau anna unzila alaina al-kitabu lakunna ahda minhum. Lau, sekiranya, seandainya, anna, sesungguhnya kami, unzila, diturunkan, alaina, ke atas kami, al-kitab, kitab yang tersendiri, la, pasti, kunna, adalah kami, ahda, lebih mendapat petunjuk, lebih berada di atas petunjuk, minhum, daripada mereka. Ini alasan-alasan. Lalu ini dua alasan yang mana kalaulah kita benar-benar perhatikan, maka sebenarnya inilah alasan yang manusia guna bukan sekadar di hari akhirat. Manusia guna dekat dunia. Banyak kali orang yang berkata bahawa kami tak nak mengambil pengajaran daripada Al-Quran bukan apa, tetapi Al-Quran tu kami tak faham. Sama macam ayat 156. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Kami tak faham. Ataupun pada waktu itu ada yang memberi alasan, kalaulah Al-Quran contohnya diturunkan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Sepanyol, bahasa begini-begini, lakunna ahda minhum, nescaya kami ini lebih baik daripada mereka dulu yang beriman kepada Rasulullah. Itu adalah alasan manusia. Yang mana manusia sentiasa memberi alasan, kalau, sekiranya, seandainya. Padahal kalaulah mereka benar-benar nak beriman, mereka tetap akan beriman. Kalaulah mereka pada waktu itu nak berubah, mereka tetap akan berubah. Kalaulah pada waktu itu mereka mereka nak mencari Allah, pada waktu itu mereka pasti akan pada waktu itu mendapat petunjuk dan hidayah. Namun orang yang suka memberi alasan, sebenarnya itulah orang-orang yang gagal. Orang yang mana dia tak dapat apa-apa. Lalu Allah bawakan dua contoh alasan yang mana kalaulah Allah tidak berikan kepada masyarakat Arab ataupun orang Quraisy Mekah Al-Quran, nescaya pasti inilah alasan mereka. Alasan pertama pada ayat 136, antakulu, supaya kamu kelak tidak akan berkata, innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, hanya senya kitab diberikan kepada dua umat sebelum kami, Yahudi dan Nasrani, kami tak dapat. Dan masalahnya kami tak faham bahasa mereka. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Ataupun kelak alasan yang kedua adalah au taqulu law anna unzila alaina alkitab, kalaulah kami dapat kitab lakunna ahda minhum, nescaya kami lebih beroleh petunjuk daripada mereka. Tapi bila Allah bagi kitab, jawapannya pada waktu itu tetap tak beriman. Bila Allah dah bagi kitab, jawapan tetap tidak akan beriman. Lalu sebenarnya ini contoh-contoh alasan kami tak tahu, ataupun pada waktu tu kalaulah kami dapat, nescaya kami akan jadi lebih baik dan sebagainya. Maka sebenarnya orang yang mencari pasti dia akan mendapati dan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegur firman Allah, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Sekarang ni Al-Quran kami dah bagi, Al-Quran kami dah turunkan, kitab kami dah kurniakan. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, fa, maka, qad, sesungguhnya, jaa, telah datang, kum, kepada kamu, bayyinah, keterangan yang jelas, min, daripada, rabbi, rabb, kum, kamu.
kami telah datangkan keterangan yang jelas. Al-Quran mempunyai keterangan yang jelas. Yang kedua, kami datangkan dalam Al-Quran itu wahuda, petunjuk. Dan kami datangkan dengan Al-Quran itu warahmah dan juga rahmat. Kami dah datangkan. Yang mana supaya kamu kelak takkan memberi alasan yang mana kami tak ada kitab. Kalaulah kami ada kitab, nescaya kami akan lebih beroleh petunjuk. Kalaulah kami diberikan kitab, nescaya begini-begini, jangan. Maka jangan berikan alasan itu. Al-Quran telah datang penuh dengan keterangan, bayyinah, penuh dengan petunjuk, wahuda, dan pada waktu itu penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Namun untuk siapa? Maka untuk orang yang mahu, orang yang berkehendak, orang yang mencari. Maka daripada sini Allah Subhanahu wa taala terangkan bahawa sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu kitab. Kitab yang mana sangat sempurna, kitab yang mana penuh padanya segala jenis kebaikan, daripada keterangan, daripada petunjuk, dan juga daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sepatutnya kena buat apa? Sepatutnya pada waktu itu kena beriman. Sepatutnya kena buat apa dengan Al-Quran? Maka fattabi'uh, ayat 153, sepatutnya kena ikut, sepatutnya kena beriman, sepatutnya kena mengamalkan. Maka daripada ayat ini, pengajaran yang pertama yang kita belajar adalah bagaimana Al-Quran pada waktu itu membawakan alasan-alasan yang biasa digunakan oleh manusia ketika mana mereka nak cuba menjustifikasikan kenapa mereka tak beriman. Maka Al-Quran bawakan alasan. Dan daripada sini kita boleh belajar bagaimana manusia itu sebenarnya penuh dengan alasan. Dia penuh dengan alasan. Bahkan dengan Allah pun diberikan alasan. Lalu ini baru sekadar dua contoh alasan yang manusia kelak firman Allah akan bagi kalaulah tak dikurniakan Al-Quran kepada mereka. Maka ini alasan mereka. Dan daripada sini pengajarannya adalah supaya pada waktu itu kita berhenti beri alasan. Bahkan kita cuba mencari jalan. Orang yang mencari, pasti dia akan dapat dan juga jumpa. Maka itu pengajaran yang pertama. Bagaimana dua ayat ini mengajarkan kepada kita sikap manusia yang suka memberi alasan. Dan bila Al-Quran datang pun mereka tetap tak beriman. Kemudian pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada ayat ini adalah bagaimana Al-Quran itu penuh pada waktu itu dengan keterangan. Semua kemusykilan ada keterangannya dalam Al-Quran. Sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang kedua, Al-Quran ini penuh dengan huda, penuh dengan petunjuk. Dan yang ketiga, Al-Quran ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Tetapi persoalannya timbul, kenapa orang Quraisy yang pada waktu itu mereka faham Al-Quran, tetapi mereka pada waktu itu tetap tak beriman pada awalnya? Apakah persoalannya? Apakah sebabnya? Maka kita dapat jawapannya daripada ayat yang lain, daripada keterangan baginda Nabi SAW. Walaupun Al-Quran penuh dengan keterangan, penuh dengan petunjuk, penuh pada waktu itu dengan rahmat, namun orang yang tak nak, orang yang enggan, orang yang engkar, orang yang menolak, seperti mana pada ayat ini pun akan sebut nanti pada hujung, orang yang enggan, orang yang tolak, orang yang engkar, maka pada waktu itu mereka tetap takkan dapat apa-apa. Maka ini pengajaran yang kedua. Walaupun Al-Quran penuh dengan keterangan, kita nampak tadi, faqad ja'akum bayyinah, penuh dengan keterangan, wahuda, penuh dengan petunjuk, warahmah, penuh dengan kasih sayang. Tetapi orang yang mana pada waktu itu dia tak nak, dia enggan, seperti mana Allah terangkan kejap lagi pada penghujung ayat yang ke-157, dia tetap takkan dapat apa-apa. Maka daripada sini pengajarannya adalah kita kena pada waktu itu tunjukkan yang kita perlukan Al-Quran. Kita pada waktu itu kena beradab dengan Al-Quran supaya pada waktu itu kita dapat pengajaran daripadanya, mendapat petunjuk dan hidayah daripadanya, dan mendapat rahmat yang mana terkandung di dalamnya. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, faman azlam, maka man, siapakah
azlam, yang lebih zalim. Siapakah orang yang lebih zalim? Ini adalah soalan yang bentuk dalam nada ingkar. Maksudnya mereka inilah orang yang zalim. Walaupun ayatnya berbunyi faman azlam, maka siapakah orang yang lebih zalim? Mim daripada man, orang yang. Maka siapakah orang yang lebih zalim daripada orang sekian-sekian? Itu dia punya terjemahan dia. Tetapi maksudnya, kerana ini adalah istifham ingkari, maksudnya adalah tak ada orang yang lebih zalim. Itu maksud dia. Faman azlam, dia punya terjemahan dia, kita dah terangkan. Tapi maksudnya apa? Maka tidak ada orang yang lebih zalim. Daripada siapa? Daripada orang yang kadzaba, mendustakan, terhadap, dengan ayatillah, ayat-ayat Allah. Tak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tak ada orang yang lebih zalim. Itulah orang yang paling zalim. Ayat-ayat Allah dia dustakan. Dan bukan sekadar dia dustakan. Dan sadafa, ay a'rada, dia berpaling, anha, daripada ayat-ayat Allah. Maka inilah orang yang paling zalim. Kenapa dia zalim? Sebab dia menzalimi dirinya yang pada waktu itu akan diseksa seperti mana yang kita akan nampak pada hujung ayat. Itulah kezaliman dia. Kerana dia menzalimi dirinya sendiri dengan maksiat, dengan pendustaan, dengan berpaling daripada ayat-ayat Allah. Sebab itu Allah herdik orang-orang yang pada waktu itu engkar, orang-orang yang pada waktu itu enggan. Kalaulah kami tak bawakan Al-Quran, maka ini alasan kamu. Bila kami dah bawa Al-Quran, maka kamu berpaling, kamu mendustakan ayat-ayat kami. Lalu daripada sini pengajarannya kita dapat antara sifat orang yang paling zalim, yang sangat-sangat zalim. Pada waktu itu ciri-cirinya adalah kadzaba, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wasadafa, dan pada waktu itu dia berpaling langsung daripada ayat-ayat Allah. Lalu siapa lagi yang boleh bantu dia? Dia sendiri tak nak petunjuk. Dia sendiri tak nak pada waktu itu kebaikan. Dia bahkan berpaling, bahkan mendustakan ayat-ayat Allah. Bila teruk begini perangai manusia, maka pada waktu itu semestinya balasan yang teruk adalah selayak untuknya. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala pada penghujung ayat, kelak. Sama ada di dunia dan yang pastinya adalah di hari akhirat. Najzi, kami akan menghukum, kami akan membalas allazina, orang-orang yang yasdifun, mereka berpaling, an, daripada ayati, ayat-ayat kami. Kelak kami akan membalas orang-orang yang berpaling daripada ayat kami. Bagaimanakah balasan dia? Janji Allah balasannya pasti adalah su'a, seburuk-buruk, al-azab, siksaan. Orang yang berpaling daripada ayat kami, maka pada waktu itu janji Allah untuknya adalah mereka akan mendapat su'al azab, seburuk-buruk balasan. Dan Allah bila janji su'al azab, maksudnya azabnya pasti pedih, pasti menyakitkan, pasti pada waktu itu sangat dahsyat. Dan kenapakah mereka kena seksa? Adakah kerana Allah tidak berlaku adil? Sama sekali tidak. Al-a'yadzubillah. Allah berlaku adil. Allah dah pada waktu itu berikan fitrah kepada kita. Allah datangkan Rasul kepada kita. Allah datangkan Al-Quran sebagai pedoman untuk kita. Allah bagi pada waktu itu pelbagai ujian dan juga pelbagai perkara untuk mengingatkan kita. Macam-macam dah Allah Subhanahu wa taala bagi. Tapi kenapakah pada waktu itu mereka ini mendapat siksaan yang buruk, seburuk-buruk siksaan? Firman Allah, dengan sebab apa-apa yang kanu adalah mereka yasdifun, pada waktu itu sentiasa berpaling. Allah menggunakan fi'il mudhari' yasdifun, dan fi'il mudhari' pada waktu itu memberi makna istimrar, berterusan. Sebab itu terjemahannya kita buat yasdifun, sentiasa berpaling. Dengan sebab apa yang mereka lakukan dengan sentiasa berpaling. Sentiasa berpaling. Datang peringatan, berpaling. Datang peringatan, berpaling. Datang peringatan, berpaling.
Maka apakah yang layak untuk mereka? Su'al azab, seburuk-buruk azab. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini? Yang kita boleh ambil daripada ayat ini, bagaimana pada ayat yang pada perkataan sebelum ini Allah sebutkan dua sifat, mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling. Tapi bila tiba pada bahagian azab, pada waktu itu Allah highlight hanya satu sifat, orang-orang yang berpaling. Kenapa? Kerana orang yang berpaling pada waktu itu, bagaimana dia nak dapat petunjuk? Dia sendiri tutup pintu hatinya daripada petunjuk. Kalaulah dia sekadar mendustakan ayat Allah, masih lagi ada kemungkinan kalaulah dia mencari kebenaran, dia akan menjadi orang beriman. Dan terlalu banyak contoh orang yang menjadi musuh Allah dan musuh Rasulullah, kemudian menjadi orang yang imannya sangat baik. Pada zaman sahabat dan juga pada zaman selepas daripada sahabat, bahkan zaman kita, orang yang mana walaupun dia mendustakan ayat Allah, tapi dia masih mencari apakah itu kebenaran, dan Allah akan bagi dia kebenaran. Tetapi masalahnya adalah pada bila dia berpaling, bila pada waktu itu dia enggan, bila pada waktu itu dia memang menolak, maka pada waktu itu apakah lagi yang boleh membantu dia? Sebab itu walaupun Allah sebut dua sifat pada second last line, pada dua baris terakhir, tapi bila tiba pada seburuk-buruk azab, Allah highlightkan satu sifat yang tercela, iaitu yasdifun. Sanajzil ladzina yasdifun. Orang-orang yang berpaling itu kami akan balas mereka dengan su'al azab, seburuk-buruk azab. Kenapa? Bima kanu yasdifun, dengan sebab apa yang mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah. Dan pengajaran yang terakhir pada perkataan bima kanu yasdifun, kata para ulama tafsir, yang mana yasdifun memberi makna berterusan. Mereka bukanlah berpaling sekali, dua kali, tiga kali, tetapi yasdifun memberi makna berterusan, memberi makna berterusan, sentiasa. Mereka berterusan berpaling, mereka sentiasa berpaling. Maka selayaknya mereka pada waktu itu menerima seburuk-buruk azab dan juga siksaan. Inilah beberapa pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat 157. Moga-moga kita bukanlah termasuk daripada golongan ini, iaitu golongan yang suka memberi alasan, tidak. Golongan yang pada waktu itu berpaling, tidak. Moga-moga kita menjadi orang yang pada waktu itu adalah orang yang bila datangnya peringatan, kita menjadi orang yang mula-mula mendengar dan mengambil manfaat daripadanya, insya-Allah. InsyaAllah esok kita akan sambung muka surat yang baru, muka surat 150. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya jam 3.15 dalam program Lambaian Haji, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang baru join, yang kali pertama join, jemput bersama setiap pagi jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran, 3.15 pada program Lambaian Haji. Bulan ni last ataupun minggu ni ataupun minggu depan last, sampailah berakhirnya musim haji. Dan kemudian pada jam 6 petang setiap hari program Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Percuma jemput bersama, namun mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.